Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Salam sejahtera, selamat pagi kepada seluruh warga Kasa yang dikasihi sekalian. Alhamdulillah kita bertemu dalam program bicara untuk warga Kasa pada pagi yang mulia ini. Mudah-mudahan semua kita dipelihara oleh Allah Subhanahu Wa Taala sama ada daripada wabak COVID-19 dan dapat melaksanakan seluruh gerak kerja kita seharian. Mudah-mudahan seluruh gerak kerja kita dipermudahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan sekalian, pagi ini saya akan membicarakan suatu topik yang berhubung dengan soal kebersihan. Walaupun topik ini mungkin jadi topik yang dianggap biasa kerana banyak yang bicarakan, tetapi apa yang penting ialah bagaimana untuk kita membudayakan soal kebersihan dan menjadikan nilai kebersihan itu sebagai suatu nilai yang sangat tinggi hingga kita rasa jijik, rasa malu, rasa aib bila mana kita melakukan sesuatu yang menyebabkan pencemaran, kekotoran dan sebagainya. Tuan-tuan sekalian, walaupun hampir semua agama mendorong, mengajak penganut-penganutnya untuk menjaga soal kebersihan, dan demikian juga tentang hampir semua manusia, bangsa-bangsa di dunia membicarakan soal kebersihan. Mungkin aspek yang berbeza ialah berhubung dengan kedudukan ataupun aspek kebersihan. Dalam Islam, tentulah kebersihan itu tidak hanya dilihat pada aspek zahir, tapi juga termasuk aspek-aspek batin. Bersih daripada hasad dengki, khianat, iri hati, bersih daripada sesuatu yang dianggap najis. Walaupun pada zahirnya nampak bersih, tetapi bila mana dia tidak memenuhi kriteria kebersihan dari segi syarak, maka dia dianggap kotor. Demikian juga aspek-aspek yang lain, soal halal haram juga melibatkan soal kebersihan sumber pendapatan. Dia bukan hanya berkisar pada kebersihan dalam aspek zahir ataupun lahiriah, tetapi semua aspek dalam kehidupan kita. Bersih termasuk juga soal berfikir, supaya kita tak berfikir benda-benda yang karut-marut, benda yang bukan-bukan. Otak yang seringkali diistilahkan sebagai dirty minded, otak yang kotor, yakni berfikir dengan perkara yang tidak sepatut difikir, sama ada dalam urusan agama atau bukan urusan agama. Maka kan itu kebersihan bukan hanya dalam konteks yang kita fahami untuk jaga kebersihan pakaian, tapi juga membersihkan sumber pembelian pakaian tersebut. Apakah ia dibeli daripada sumber yang halal ataupun sumber yang haram? Na'udzubillah. Demikian juga makanan yang kita bawa balik ke rumah. Mungkin makanan tu baik. Makanan tu pada aspeknya halal. Bukan yang diharam oleh syarak. Tetapi sumber pembeliannya daripada sumber yang diharam. Akhirnya, nilai-nilai kebersihan itu hanya dilihat dalam konteks yang bukan hanya aspek zahiriah ataupun lahiriah, tapi termasuk aspek-aspek nilai yang besar daripada itu. Kalau kita bicarakan soal peringatan, ada suatu hadis yang menarik untuk kita tengok semua. Innallaha tayyibun yuhibbut tayyib, nazifun wa yuhibbun nazafah, karimun yuhibbul karam, jawadun yuhibbul jud, fanazzifu af'inatakum. Kata Nabi SAW, sesungguhnya Allah itu dia bersifat dengan sifat yang sangat baik dan dia menyukai kebaikan. Allah Ta'ala sangat bersih, yakni dia sangat suka orang yang menjaga kebersihan. Demikian juga Allah Ta'ala sangat pemurah dan dia sangat suka orang yang bersifat pemurah, yakni murah hati, murah jiwa raga dan sebagainya. Allah Ta'ala sangat pemberi, maka dia suka kepada orang yang suka melakukan kedermawan ataupun memberi sedekah dan sumbangan. Maka kan itu kata Nabi SAW, bersihkanlah halaman-halaman rumah kamu. Tuan-tuan sekalian, terkadang apa yang kita lihat ialah bagaimana untuk membudayakan soal kebersihan.
Walaupun kita seringkali menyebut an-nazafatu minal iman, ya, sebahagian kebersihan itu sebahagian daripada iman, dengan kata lain bahawa seseorang yang bersih ialah gambaran kecerminan ataupun gambaran keimanannya, dan seseorang yang kotor itu gambaran keimanannya. Saya sebut tadi bukan hanya aspek fizikal, termasuk juga aspek-aspek ritual. Ya, jadi kerana itu kita lihat bahawa ya, nak mengukur iman seorang itu boleh dilihat kepada apakah dia menjaga kebersihan atau tidak. Terkadang amalan dia bagus, sembahyang tak tinggal, tapi tak jaga kebersihan. Ya, bahkan sebahagian menjadikan sungai tempat dia buang sampah dia. Ya, membuang kekotoran dalam sungai sebagai contoh. Ya, maka kerana itu kita melihat bagaimana sikap ini perlu diubah. Tuan-tuan sekalian, ambil contoh yang mudah. Kalau kita pergi ke pasar malam atau pasar minggu, ya, tuan-tuan boleh tengok bagaimana keesokan harinya penuh dengan sampah. Kadang-kadang kita fikir, apakah peniaga atau pembeli tidak berfikir. Ya, lepas dia kadang-kadang minta maaf untuk sebut walaupun tidak semua. Ya, terkadang katalah dia jual air tebu. Dia boleh mesin tebu dan dia buang tebu tu di situ. Dan ini satu sikap yang tidak mencerminkan akhlak dan adab yang sebenar. Terkadang lebih malang lagi, dia fikir bahawa saya bayar, maka kita ada pekerja, majlis daerah akan bersih, pekerja bandara akan bersih. Dan ini sikap yang sangat tidak patut ada. Maka kan itu kita lihat, kebersihan ini dia menggambarkan jiwa kita. Ya, terkadang kita akui bahawa ibadahnya bagus, ya, amalannya bagus, dengan jiran tetangga bagus, tapi kadang-kadang akhlaknya yang lain daripada aspek itu. Sebab itu kalau kita lihat, kalau kita rujuk pada hadis Nabi, bila Nabi sebut an-nazafatu minal iman, kebersihan sebahagian daripada iman, bermakna ukuran keimanan itu bergantung pada nilai kebersihan. Bersih pakaian zahir, alhamdulillah, tak nampak kekotoran. Tapi juga bersih hingga kita boleh bawa ke semayang. Pakaian kita bersih dari segi batin, dari segi syarak. Demikian juga makan minum dan sebagainya. Jadi sekarang di bawah kementerian kita melaksanakan program di mana sisa ini terbahagi pada dua. Satu, sisa yang berjadual atau buangan berjadual, di mana proses pelupusannya mesti ikut prosedur sebab impak kepada alam sekitar yang sangat besar. Ya, kita akui bahawa sebahagian di antara industri yang tak mematuhi piawaian yang sepatutnya, atau sebahagian di antara mereka yang tidak bertanggungjawab, terkadang ya, membuang sisa-sisa atau bahan-bahan berjadual ni di tempat yang sewenang-wenangnya. Kadang-kadang tempat tepi sungai yang menyebabkan berlaku pencemaran pada air yang kita terpaksa tutup loji. Ya, di peringkat kementerian kita sedang gubal satu peraturan bahawa ya, kos musibah yang disebabkan tindakan yang tidak bertanggungjawab ini mesti dia diletakkan tanggungjawab untuk membayar ganti rugi. Sebagai contoh, berapa banyak operator-operator air yang terpaksa tutup loji yang menimbulkan kemarahan orang ramai. Operator loji, operator air terpaksa sediakan lori untuk bekalkan air pada pengguna selagi mana loji tidak dapat proses air kerana pencemaran tadi. Ya, tuan-tuan bayangkan berapa juta, ya, berapa ratus lori yang terpaksa disediakan dan kena hantar ke rumah-rumah, ya, disebabkan pencemaran. Ya, masyarakat marah. Ya, tentunya begitu. Ya, dan operator air terpaksa tanggung kos, ya, disebabkan pencemaran. Maka ini di antara perkara yang kita di peringkat kementerian kita meliti kembali bahawa kita perlu memberi penekanan soal bagaimana mengurus ya, buangan terjadual mengikut peraturan. Ya, dan kita mesti tegas dalam soal ini bahawa kita tidak akan kompromi kerana implikasi itu tadi pada sungai, demikian juga pada alam, ya, kerosakan. Ya, jadi oleh kerana itu kita harap bahawa bila sebut soal kebersihan bukan hanya dilihat pada aspek sampah sarap saja, yang ini pun kita kena urus. Sebahagian bila berlaku banjir kilat sebagai contoh, ya, mungkin puncanya pada pembuangan plastik yang dibuang merata-rata, yang masuk longkang masuk parit, ya, kemudian akhir tertutup, ya, lubang-lubang ataupun aliran air yang menyebabkan bila hujan lebat maka dia akan tertutup, dan ini menyebabkan banjir kilat, ya, berlaku. Ya. Walaupun kita akui bahawa penyelenggaraan dia buat dan sebagainya, tapi yang penting sikap tadi, supaya jangan kita letakkan bebanan tanggungjawab ini kepada pihak tertentu semata-mata, tapi semua pihak.
ya, cegah di peringkat awal, didik masyarakat, didik keluarga kita di peringkat awal. Saya bicarakan soal kebersihan ini dalam konteks kerangka yang luas untuk sama-sama kita di peringkat kementerian, ya, walaupun kita ada agensi yang menguatkuasakan peraturan, ya, tapi kita harus akui bahawa penguatkuasa tidak mampu nak pergi semua kawasan, ya, tapi kita rasa malu bila saya ada pengalaman beberapa tempat di mana orang asing, mereka yang datang melancong ke negara kita, mereka ni kutip sampah. Dia berjalan nampak tin, mereka ambil tin, mereka ambil sampah, ya. Kita rakyat Malaysia, bila kita tengok orang asing, katalah budaya masyarakat Jepun yang tak boleh tengok, ya, pencemaran, dia nampak sampah, dia pergi kutip sampah tersebut. Tuan bayangkan kalau dia pergi pantai, dia pergi kutip sampah di pantai. Di waktu yang sama kita, ya, sepatutnya jadikan ini budaya kita. Bila semua pihak, sejak daripada kecil, daripada anak kita didik, mudah-mudahan insya-Allah, apa yang penting natijahnya, kita rasa jijik dengan kekotoran, kita rasa jijik dengan benda cemar, kita rasa jijik untuk buang merata-rata sampah kita. Ya, mudah-mudahan civic minded ataupun orientasi kita yang dapat kita gerakkan, dan insya-Allah kesedaran ini, ya, bukan hanya membuahkan natijah yang baik dalam konteks alam sekitar, tetapi juga kesihatan masyarakat kita dan ummah kita. Mudah-mudahan kita berjumpa dalam siri akan datang insya-Allah. Ya, pakak-pakak jaga semua, ya, kita jaga jaga daripada wabak Covid. Mudah-mudahan Allah pelihara, dan di waktu yang sama kita menjaga kebersihan alam sekitar kita. Sekian, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera.